Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa tidak menerima sebarang notis berkaitan mesyuarat Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang diadakan semalam. Bekas Perdana Menteri itu berkata, prosiding berkenaan dijalankan secara tutup. Menurut mantan ahli Parlimen Langkawi itu, undang-undang mewajibkan kehadirannya atau peguam sepanjang prosiding itu berjalan sehingga ia selesai. Bagaimanapun, saya mahu menerangkan, memberi penjelasan atau mempertahankan diri jika saya atau peguam tidak dibenarkan hadir sepanjang prosiding itu berlangsung. Prosiding tertutup ini bersidang semalam tanpa sebarang pemakluman kepada mana-mana pihak dan diadakan secara rahsia, jelasnya dalam kenyataan semalam. Tegasnya, selain memohon hak untuknya atau peguam hadir dalam prosiding RCI berkenaan, Tun M berkata peguam beliau juga membuat beberapa permohonan lain. Ia termasuklah memohon penarikan diri Tun Madrau Sharif, pengerusi RCI, Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu, Pesuruhjaya RCI, dan Datuk Mohamed Ridha Abdul Qadir, Pesuruhjaya RCI kerana wujudnya konflik, menurut Mahathir lagi. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 23 Mei 2008 mengisytiharkan Batu Putih milik Singapura, Batuan Tengah milik Malaysia dan Tubir Selatan menjadi hak kepada negara perairannya berada. Bagaimanapun, Malaysia memohon kepada ICJ supaya mentafsirkan penghakiman pada 2017 memandangkan kedudukan Batu Putih yang hanya 7.7 batu nautika 14 km dari pantai Tanjung Penyusu Johor berbanding 25.5 batu nautika 44 km dari Singapura. Pada 2018, Pentadbiran Pakatan Harapan PH yang dipimpin Dr. Mahathir menarik balik permohonan semakan dan pentafsiran penghakiman Batu Putih. Antara alasan Tun M ketika itu ialah perjanjian antarabangsa adalah satu amanah dan Malaysia perlu memenuhinya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Menurutnya, jika Malaysia tidak menepati syarat mahkamah antarabangsa, Indonesia juga boleh membuat tuntutan untuk tidak menepati perjanjian yang sama berkenaan Pulau Sipadan dan Ligitan. Mengulas lanjut, Mahathir juga mempersoalkan prosiding RCI itu yang didakwa dijalankan secara sembunyi sedangkan ia diumum secara terbuka dengan anggota kerajaan memberi pendapat serta membuat kenyataan terhadap dirinya secara terbuka sebelum mula bersidang. Dakwaannya sejurus mengetahui prosiding itu diadakan semalam, pihaknya cuba menghadirkan diri dan mengemukakan beberapa permohonan dan bantahan. Semua permohonan dan bantahan itu ditolak dan prosiding RCI itu akan diteruskan secara tertutup. Sebelum ini banyak tuduhan dibuat daripada saya secara terbuka dan ini termasuk kononnya saya membuat keputusan terhadap rayuan kes Pulau Batu Putih itu secara sendirian atau sembunyi. Ini tidak benar dan sepanjang ingatan saya sebelum saya membuat keputusan, saya rujuk kepada pejabat peguam negara serta mendapat pandangan peguam berkaitan. Setelah itu saya bentangkan kepada anggota kabinet dan mereka bersetuju
untuk tidak meneruskan rayuan berkenaan, ujarnya. Mahathir menambah, antara anggota kabinet yang hadir pada ketika itu adalah Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail, Anthony Locke, Gobind Singh, Datuk Seri Muhammad Sabu, dan semuanya boleh dilihat dalam rekod kerajaan. Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa tidak menerima sebarang notis berkaitan mesyuarat Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang diadakan semalam. Bekas Perdana Menteri itu berkata, prosiding berkenaan dijalankan secara tutup. Menurut mantan ahli Parlimen Langkawi itu, undang-undang mewajibkan kehadirannya atau peguam sepanjang prosiding itu berjalan sehingga ia selesai. Bagaimanapun, saya mahu menerangkan, memberi penjelasan atau mempertahankan diri jika saya atau peguam tidak dibenarkan hadir sepanjang prosiding itu berlangsung. Prosiding tertutup ini bersidang semalam tanpa sebarang pemakluman kepada mana-mana pihak dan diadakan secara rahsia, jelasnya dalam kenyataan semalam. Tegasnya, selain memohon hak untuknya atau peguam hadir dalam prosiding RCI berkenaan, Tun M berkata peguam beliau juga membuat beberapa permohonan lain. Ia termasuklah memohon penarikan diri Tun Madrau Sharif, pengerusi RCI, Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu, Pesuruhjaya RCI, dan Datuk Muhammad Ridha Abdul Qadir, Pesuruhjaya RCI kerana wujudnya konflik, menurut Mahathir lagi. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 23 Mei 2008 mengisytiharkan Batu Putih milik Singapura, Batuan Tengah milik Malaysia dan Tubir Selatan menjadi hak kepada negara perairannya berada. Bagaimanapun, Malaysia memohon kepada ICJ supaya mentafsirkan penghakiman pada 2017 memandangkan kedudukan Batu Putih yang hanya 7,7 batu nautika 14 km dari pantai Tanjung Penyusu Johor berbanding 25,5 batu nautika 44 km dari Singapura. Pada 2018, pentadbiran Pakatan Harapan PH yang dipimpin Dr. Mahathir menarik balik permohonan semakan dan pentafsiran penghakiman Batu Putih. Antara alasan Tun M ketika itu ialah perjanjian antarabangsa adalah satu amanah dan Malaysia perlu memenuhinya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Menurutnya, jika Malaysia tidak menepati syarat mahkamah antarabangsa, Indonesia juga boleh membuat tuntutan untuk tidak menepati perjanjian yang sama berkenaan Pulau Sipadan dan Ligitan. Mengulas lanjut, Mahathir juga mempersoalkan prosiding RCI itu yang didakwa dijalankan secara sembunyi sedangkan ia diumum secara terbuka dengan anggota kerajaan memberi pendapat serta membuat kenyataan terhadap dirinya secara terbuka sebelum mula bersidang. Dakwaannya sejurus mengetahui prosiding itu diadakan semalam, pihaknya cuba menghadirkan diri dan mengemukakan beberapa permohonan dan bantahan. Semua permohonan dan bantahan itu ditolak dan prosiding RCI itu akan diteruskan secara tertutup. Sebelum ini banyak tuduhan dibuat daripada saya secara terbuka dan ini termasuk kononnya saya membuat keputusan terhadap rayuan kes Pulau Batu Putih itu secara sendirian atau sembunyi. Ini tidak benar dan sepanjang ingatan saya sebelum saya membuat keputusan, saya rujuk kepada pejabat peguam negara serta mendapat pandangan peguam berkaitan. Setelah itu saya bentangkan kepada anggota kabinet dan mereka bersetuju untuk tidak meneruskan rayuan berkenaan, ujarnya. Mahathir menambah, antara anggota kabinet yang hadir pada ketika itu adalah Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail, Anthony Locke, Gobind Singh,
Datuk Seri Muhammad Sabu dan semuanya boleh dilihat dalam rekod kerajaan.